Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi ini adalah live bahagian kedua yang telah saya janjikan sebentar tadi masa saya buat live tadi. Jadi di dalam live tadi, sebentar tadi, saya telah memainkan audio seorang peguam terkenal iaitu Muhammad Hanif Katri Abdullah, dan tajuk live itu adalah ada sesuatu yang tak kena berhubung permohonan Zahid agar kes akal budi digugurkan. Jadi live itu tak berapa panjang. Jika anda hendak penjelasan dari sudut perundangan, jadi anda wajib mendengarnya. Kalau anda masih belum mendengar, ya, selepas anda habis tonton live ini. Jadi semestinya saya tidak akan ulang, ya, apa yang telah dijelaskan oleh Peguam Muhammad Hanif berhubung tang mana tak kenanya permohonan atau representasi Zahid agar kes akal budi digugurkan. Jadi anda boleh dengar penjelasan itu. Di penghujung live itu saya akhiri dengan memberi pendapat saya yang memang tidak boleh dinafikan, iaitu adalah satu kesilapan besar Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Zaid Hamidi sebagai timbalannya dalam kerajaan, kerana Zahid berdepan dengan 47 pertuduhan jenayah. So dari satu sudut memang tak logik, daripada 30 NPBN 29 daripadanya tidak menghadapi kes mahkamah. Anwar memilih satu-satunya yang menghadapi 47 pertuduhan jenayah di mahkamah sebagai timbalan, sedangkan Anwar kata dia nak perang rasuah. Jadi ini telah meningkatkan risiko kemungkinan berlakunya rasuah dalam kerajaan dia berlipat kali ganda kerana Zahid adalah tertuduh. Jadi risiko itu ada. Kedua, dengan adanya jawatan itu sahaja ada risiko berlaku tekanan terhadap peguam negara, jabatan peguam negara dan juga terhadap mahkamah, ya, kerana Zahid adalah seorang yang pembantu kepada Perdana Menteri dan dia semestinya boleh terlibat dalam hal-hal secara langsung atau tidak langsung dengan berkait dengan perundangan negara dari sudut contohnya keputusan kabinet, ya, yang meliputi juga menteri undang-undang dan sebagainya. Okey. So ini cukup bahaya, dan hari ini kita sudah lihat ada sesuatu tak kena dalam permohonan Zahid agar kes akal budi digugurkan. So pastikan anda tonton, ya, live tadi, anda dengar penjelasan Hanif Katri. Jadi dalam live ini saya ingin menjelaskan tanda-tanda yang pada diri saya, pada hemat saya amat jelas, yang memberikan sebab kenapa Zahid tiba-tiba terdesak untuk melepaskan diri dia sekarang. Okey. Jadi sebelum kita sampai kepada tanda-tanda itu, malah ini sebenarnya apa yang saya nak cerita sekarang pun adalah sebahagian daripada tanda-tandanya. Jadi sebelum PRU 15 kita sudah saksikan penipuan demi penipuan Zaid Hamidi untuk menghalalkan desakan dia agar parlimen dibubarkan, sedangkan pada ketika itu tak sampai setahun pun parlimen wajib dibubarkan, iaitu pada Julai 2023. Dan pada masa itu kerajaan pimpinan Ismail Sabri tidak terancam selain daripada ancaman yang ditimbulkan oleh Zahid sendiri. Jadi Zahid memberi hujah demi hujah yang bercanggah sebanyak 5-6 kali bermula bulan Mac 2022 untuk cuba menghalalkan desakan dia agar parlimen dibubarkan secepat mungkin. Daripada penipuan kononnya BN akan menang besar, kepada banjir dan sebagainya, macam-macam alasan diberikan, tetapi akhirnya keluar dari mulut Zahid sendiri di dalam konvensyen MIC, ya, bahawa semuanya berkisar di sekitar kes mahkamah, dan Zahid menggunakan ungkapan now or never. Malah Zahid menakut-nakutkan pemimpin parti-parti komponen BN lain, seolah-olah Zahid ada maklumat rahsia bahawasanya mereka jika tidak menyokong usaha untuk mengadakan PRU awal, mereka akhirnya akan juga berdepan sabitan dakwaan jenayah di mahkamah.
secara tidak langsung Zahid telah memberi implikasi bahawa ada sesuatu jahat yang telah dilakukan juga oleh pemimpin-pemimpin parti komponen lain, dan dia namakan sarawanan, dia namakan ketua MIC, dia namakan presiden MCA dan sebagainya. Jadi ini telah bukan hanya menimbulkan tanda tanya sama ada undang-undang yang telah dilanggar oleh pemimpin-pemimpin parti komponen Barisan Nasional. Zahid secara tidak langsung memberitahu bahawa pilihan raya ini amat penting kerana berlaku pendakwaan terpilih kononnya terhadap diri dia. Jadi kalau kita baca di sebalik apa yang Zahid sedang beritahu, ianya seolah-olah Zahid beritahu amat penting dia jadi sebahagian daripada kerajaan, dan dengan itu mungkin kes dia boleh digugurkan, ya? Sebab anda beritahu amat penting PRU awal sebab kes mahkamah. Jadi adakah ini bermakna anda sedang beritahu jika kita masuk kerajaan kita boleh gugurkan kes mahkamah? Jadi tanda-tandanya ada, dan kemudian kita lihat selepas PRU, Zahid sudah mohon dengan cara yang tidak kena, dengan cara yang mencurigakan, dengan cara yang tidak berpaksi kepada prinsip keadilan, yang anda boleh dengar penjelasan Muhammad Hanif Katri Abdullah untuk pejabat atau jabatan peguam negara mempertimbangkan representasi baru untuk sebagai hujah untuk menggugurkan kes, sedangkan sekarang kes itu berada dalam fasa pembelaan dan Zahid seharusnya memasukkan ianya bukti-bukti tersebut sebagai sebahagian daripada bukti dalam pembelaan, ya. Okey, so ini sedang berlaku, tetapi mengapa sekarang? Okey, saya ada ceritakan beberapa hari lepas bahawa menurut maklumat yang saya terima dan apa bacaan saya berhubung politik negara ni, bahawasanya sebenarnya Zahid sekarang ditekan oleh penyokong bosku di dalam UMNO, kerana orang-orang bosku saya difahamkan sebenarnya sekarang lebih berkuasa di dalam UMNO. Okey, bagaimana, mengapa, semua tu anda boleh rujuk dalam live berkenaan, ya. Tapi pendek kata, sekarang yang menguasai MKT adalah orang-orang bosku. Saya dah jelaskan bahagian dan cawangan ramai orang bosku, dan saya difahamkan dan saya percaya mereka telah menekan Zahid, ya, supaya mungkin dengan bantuan Anwar yang duduk dalam lembaga pengampunan bagi kes Najib diampunkan. Sekiranya tidak, mereka ada niat untuk menarik sokongan terhadap Anwar, dan bila kita cerita menarik sokongan 30 MPBN, mereka hendak tarik sokongan, mereka hendak 30 MPBN tarik sokongan. Jadi berdasarkan pemahaman saya, Zahid sudah maklumkan kepada Anwar berhubung perkara ni. Okey, benar atau tidak perkara ni, tetapi sekiranya ada kebenaran dalam tekanan terhadap Zahid ni, maka kita boleh jangkakan jika Najib tidak diampunkan, ya, maka Anwar mungkin hilang sokongan 30 MPBN. Jika Anwar hilang sokongan 30 MPBN, ya, dan seterusnya jika GPS menarik sokongan, maka Anwar wajib letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini berdasarkan perlembagaan. Berdasarkan perlembagaan persekutuan, jika dapat dibuktikan bahawa Anwar sudah hilang majoriti, maka Anwar perlu menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk letak jawatan. Tetapi Anwar juga boleh mengusulkan kepada Yang di-Pertuan Agong agar Parlimen dibubarkan. Sekiranya Yang di-Pertuan Agong bersetuju untuk membubarkan Parlimen, maka Parlimen akan bubar dan kita akan masuk pilihan raya umum ke-16. Dan saya jangka jika ini berlaku, Parlimen akan dibubar pada atau sebelum bulan Jun, sejajar dengan pembubaran 6 Dewan Undangan Negeri, supaya 6 pilihan raya negeri dan pilihan raya umum berlaku serentak. Now, saya jangka Anwar sekiranya berdepan dengan krisis di mana dia hilang sokongan majoriti, dia akan menjurus ke arah pembubaran Parlimen. Sebab apa? Sebabnya mudah. Kalau Anwar dah hilang
jawatan Perdana Menteri, takkan dia akan duduk diam sementara Perdana Menteri baru dilantik. Lebih baik dia mencuba nasib dengan PRU semula. Mana tahu dia masih boleh kembali sebagai Perdana Menteri. Jadi saya jangka akan berlaku pembubaran Parlimen sekiranya benar, ya, MP-MP akan tarik sokongan jika Najib tidak diampunkan kerana penyokong bosku sudah kuasai MKT dan menekan Zahid. Dan kita lihat tanda-tanda lain. Contohnya, ya, Azalina menjawab Peguam Najib sesuatu yang sebenarnya Azalina patut jelaskan kepada rakyat bahawasanya Azam Baki telah melangkaui batas kuasa dia apabila beliau menasihati Peguam Ketua Hakim Negara bahawasanya Hakim Nazlan ada konflik kepentingan, bahawasanya Hakim Nazlan telah melanggar etika peguaman, sedangkan itu bukan bidang kuasa Azam Baki atau SPRM. Ya, jadi daripada menjelaskan kepada rakyat ataupun Peguam Najib bahawa ini bukan bidang kuasa Hakim Nazlan, Azam Baki atau SPRM, Azalina terlibat dalam mengelirukan rakyat berhubung dengan surat SPRM kepada Ketua Hakim Negara. Surat itu sebenarnya tidak harus ditulis oleh Azam Baki. Jadi nampak semua ni seolah-olah terancang. Nampak seolah-olah Peguam Najib sengaja bertanya soalan ni kepada Azalina, seolah-olah Peguam Najib yang kononnya terpelajar sendiri tidak tahu bahawa itu bukan bidang kuasa SPRM. Seolah-olah mereka menimbulkan hujah-hujah untuk menyokong, ya, pengampunan Najib, sedangkan berdasarkan peruntukan perlembagaan, bidang kuasa lembaga pengampunan bukan untuk menilai semula penghakiman. Itu semua dah selesai. Isu Hakim Nazlan semua dah selesai, semua dah dimuktamadkan. Malah Najib tak puas hati, dia minta semakan, dia dapat semakan dia. 4 daripada 5 hakim bersetuju dengan keputusan Mahkamah Persekutuan. Semuanya dah selesai. Jadi itu tidak menjadi sebahagian dari pertimbangan lembaga pengampunan. Jadi tanda-tandanya mereka menimbulkan isu-isu ni dalam keadaan terdesak kerana hendak cuba mempengaruhi Yang di-Pertuan Agong secara politik. Mereka tahu mereka tidak boleh pengaruhi lembaga pengampunan kerana UMNO tidak ada hak untuk memohon pengampunan bagi Najib. Ya, hanya Najib, Peguam Najib, ahli keluarga Najib atau jabatan penjara sahaja boleh failkan petisyen pengampunan, dan lembaga pengampunan hanya mempertimbangkan petisyen pengampunan dan memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong atas pertimbangan petisyen pengampunan. Justru keputusan akhir Yang di-Pertuan Agong sama ada setuju dengan lembaga pengampunan ke tidak, sama ada hendak beri pengampunan kepada Najib atau tidak, berpandu kepada petisyen pengampunan. Jadi mereka tahu petisyen apa-apa permohonan mereka tidak akan sampai ke meja rundingan lembaga pengampunan. Jadi saya lihat mereka mengharapkan Anwar akan membawanya untuk membincangkannya, dan mungkin mereka sedang cuba mempengaruhi Yang di-Pertuan Agong, walaupun sebenarnya Yang di-Pertuan Agong tidak boleh dan tidak harus mempertimbangkan semula penghakiman, tetapi itu hak mereka untuk pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong, pergi menyuarakan kepada Yang di-Pertuan Agong mengapa mereka fikir contohnya penghakiman tidak betul, ya. Itu kita tidak boleh halang mereka. Jika Yang di-Pertuan Agong profesional, dan saya percaya dia menurut peruntukan perlembagaan, itu bukan jadi sebahagian daripada pertimbangan. Jadi kita lihat tanda-tanda semua ni sedang menuju ke arah cuba membebaskan Najib, dan saya percaya Zahid tertekan disebabkan MKT ini, orang-orang bosku, dan saya percaya sekarang orang-orang bosku sedang lihat Najib diampunkan ke tidak dalam jangka masa yang mereka hendak, iaitu sebelum PRN ataupun pada 28 April. Ya. So, ada risiko Parlimen dibubarkan, ya, sekiranya UMNO, GPS semua tarik sokongan, Anwar tumbang, dia semestinya akan cuba membubarkan Parlimen. Jadi masa terhad, ya, masa terhad. Jadi berdasarkan semua tanda-tanda ni, termasuk tanda yang paling penting, iaitu sebelum PRU kita dapat tahu Zahid mengharapkan masuk kerajaan,
mungkin percaya bahawa dia boleh gugurkan kes, ya. Jadi dia perlu lakukan sekarang. Dan tiba-tiba sahaja bila muncul cerita pengampunan dan sebagainya, tiba-tiba Zahid masuk representasi dengan cara yang amat membimbangkan, dengan cara yang amat mencurigakan bagi saya, dan dengan cara yang amat tidak kena agar kes akal budi digugurkan. Dan saya percaya selagi belum PRN, Anwar tidak akan bantu Zahid. Seandainya Anwar mampu bantu Zahid, atau Anwar teringin bantu Zahid, atau Anwar ada cadangan bantu Zahid, sekalipun ada kemungkinan itu, tetapi bukan sebelum PRN. Jadi Zahid telah mengorak langkah sendiri. Ya, itulah yang persepsi yang timbul apabila kita lihat rentetan peristiwa-peristiwa dan segala tanda yang ada. Ya, so itu pencerahan saya berhubung dengan permohonan Zahid agar kes dia dibuang ataupun digugurkan. Ya, so lagi mencurigakan bila tak lama dulu pasport dia telah diberikan tanpa bantahan. Ya, pendakwa pihak pendakwaan dapat arahan untuk tidak bantah. Itu pun menimbulkan tanda soal, siapa yang beri arahan, kenapa arahan ini diberikan. Jadi semua tanda-tanda menjurus kepada sesuatu yang tidak kena, sesuatu yang menimbulkan tanda tanya. Semuanya berpunca daripada tindakan Anwar melantik Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri yang telah menimbulkan risiko berlakunya tekanan terhadap Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara dan Badan Kehakiman. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.